Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa awladina وأهلنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى شيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin lahuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil 'ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi ini kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 69. Kita masuk pada faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif faslun. Ini suatu pasal, yakni ini suatu perceraian. Yang ini ceraian yang lalu dah habis, nak masuk ceraian yang baru. Maka disebut dalam kitab agama ni, dia sebut faslun. Ini suatu fasal pada menyatakan haid dan nifas dan wiladah dan istihadah. Haid, asal makna haid itu ialah kolam, haidun.
Nifas ni maknanya nyawa. Wiladah ni artinya anak asal dia. Istihadah asalnya kekotoran, artinya kotor. Wajib atas suami, wajib atas suaminya jika perempuan itu ada baginya suami atau salah sesuatu daripada ibu, dan jika tertinggi, ini datuk, nenek, moyang ke atas, itu kata tertinggi, dan bapaknya, dan jika tertinggi sekalipun tok wan dan sebagainya, bahawa mengajarkan oleh suami itu akan isterinya dan mengajar dua ibu bapa akan anaknya, dan jika terturun sekalipun, yakni jika terkebawah pangkatnya sekalipun, anak ajar ibu, cucu ajar atuk, boleh, bahkan wajib. Akan hukum haid dan nifas dan wiladah dan istihadah. Jadi bapak-bapak tadi ni dia wajib mengajarlah anak-anaknya tentang haid dan nifas dan wiladah dan istihadah. Apa haid, apa nifas, apa wiladah, dan apa itu istihadah. Jadi bapak-bapak ni sebelum jadi bapak, dia kena belajar dulu bab ni. Jadi bapak tak mau belajar, lepas tu bini pun tak reti, jadi berdosa berpanjangan sampai mati berdosa sebab tak ngajar bini, tak ngajar. Kalau kita dah tak reti nak mengajar, kita hantarlah dia pergi mengaji. Dia hantar ngaji pun tidak, maka berdosa bertindak-tindak. Baik, belajar hukum itu seperti barang yang akan disebutkan oleh musannif, yakni yang akan disebutkan oleh pengarang kitab ini. Baik, apa dia? Dan wajib pula atas segala yang tersebut itu mengajarkan isterinya dan anak-anaknya akan makna haid dan makna nifas dan makna wiladah dan makna istihadah, supaya dapat ia mengenalkan dia dan lakukan hukum tiap-tiap satu itu atasnya. Maka bermula arti haid, bila cerita dah apa makna haid. Maka bermula arti haid itu darah yang keluar pada pihak atas tempat peranakan perempuan yang sampai sekurang-kurangnya umurnya 9 tahun takriban, maknanya 9 tahun lebih kurang. Takriban tu maknanya lebih kurang. Lebih kurang 9 tahun tu dah mula keluar dah haid bagi orang perempuan, atau lebih, yakni ataupun lebih daripada 9 tahun. Yang adalah darah itu bukannya darah penyakit dan bukan darah wiladah, bukan darah penyakit, ini bukan darah istihadah, bukan darah wiladah, jadi bukan darah beranak. Dan warnanya pada ketika kuatnya hitam dan rasanya panas serta menyakiti. Mana kata orang perempuan dia kena masa kuatnya itu sampai rasa sakit. Dan pada ketika dhaifnya, ketika lemahnya, merah, kemudian merah muda, kemudian kuning. Baik, habis. Dan sekurang-kurangnya masa keluar darah haid itu sehari semalam.
iaitu 24 jam. Kalau kurang 24 jam itu bukan haid. Lebih itu ya. Dan sebanyak-banyaknya ni, sebanyak harinya haid itu 15 hari 15 malam. Dan jikalau tiada berturut-turut keluarnya sekalipun, dia keluar 3 hari, dia tak keluar lagi, tidak keluar balik. Dan ghalibnya masa keluarnya 5 atau 6 atau 7 hari. Ini ghalib orang perempuan dia keluar haid seminggu. Dan yang meninggal lagi daripada bulan itu ghalib sucinya. Jadi baki daripada 15 hari ataupun dalam baki daripada dia keluar itu dalam sebulan itu adalah hari suci. Maknanya kalau 7 hari keluar haid, 23 atau 22 hari lah dia suci. Maka dinamakan darah itu haid. Dan jika ia daripada yang bunting sekalipun, orang pregnant pun dia harus datang haid. Selalunya orang mengandung dia tak ada haid. Contohnya macam orang lelaki mengandung tak ada haid. Orang perempuan pun dia mengandung setengah tu tak ada haid. Tapi jarang berlaku, nadir. Tapi harus datang haid orang perempuan bila dia mengandung. Dan arti nifas itu iaitu darah yang keluar daripada farjun perempuan, kemudian daripada selesai keluar anaknya hingga 15 hari. Maka jika ada keluarnya kemudian daripada lalu masa yang tersebut, ni lalu semasa 15 hari itu, adalah ia darah haid, bukan darah nifas. Dan tiada baginya nifas. Dan jika keluar ia dahulu daripada lalu masa 15 hari, maka daripada waktu itu dimulakan segala hukum nifas yang lagi akan datang. Dan masa suci yang dahulu daripada keluarnya itu tiada nifas padanya, dan tiada dihisapkan, ini tidak diperkirakan daripada 60 hari masa bagi sebanyak nifas itu. Titik. Dan harus bagi suaminya, dan harus bagi suaminya bertamattu' dengan dia pada ketika belum keluar darah itu, dan wajib diqadakan sembahyangnya pada masa itu. Titik. Apa dia cerita? Dia faham? Faham tak ya cerita? Mana syairah kan? Baik, kita cerita balik. Dan arti nifas itu darah yang keluar daripada farjun perempuan kemudian daripada selesai keluar anaknya, yakni apabila sudah selesai dia bersalin, mengiringi dengan beranak tu namanya wiladah. Lepas wiladah tu kalau dia keluar lagi, tu namanya nifas. Hingga 15 hari. Apa maksudnya? Maknanya apabila darah nifas berhenti dan nampak bersih tanpa darah
selama bila darah nifas ni dia keluar, darah nifas ni dia keluar sebelum berlaku 15 hari lepas bersalin. Sebelum bersalin keluar air ketuban. Cerita ni sebelum bersalin tu orang bagi air ketuban. Air ketuban ni iaitu darah campur dengan lendir. Darah ni tak dinamakan darah wiladah dan juga bukan darah nifas. Dalam istilah fiqh namanya damut talaq. Damut talaq. Ya. Dinamakan juga darah fasad. Damut talaq ataupun darah fasad, darah rosak. Darah rosak. Darah rosak ataupun darah kotor lah. Orang panggil dia darah sakit nak bersalin. Orang panggil air ketuban. Kadang-kadang keluar darah ni lama, sampai tinggal sembahyang. Darah ni keluar dia masih wajib solat. Tapi kadang-kadang orang perempuan ni dia duduk hospital, dia terlarang nak bangun dah tak solat dia. Inilah yang wajib solat nanti bila dah selesai darah nifas. Ya. Baik. Bila dia bersalin, mengiringi dia tu namanya wiladah. Kemudian berterusan tu namanya darah nifas. Maka darah nifas tu sekurang-kurangnya setitik ataupun satu lahzah, ya, satu lahzah ataupun setitik, sebanyak-banyaknya ialah 60 hari 60 malam bagi mazhab kita Syafi'i. Tapi bagi mazhab Imam Hanbali 40 hari 40 malam, itu mazhab Hanbali. Baik. Jadi orang perempuan ni jadi bila dia bersalin keluarlah darah nifas tu sehingga 15 hari lah kita kata. 15 hari yang pertama ni dia bersalin, dia keluar darah, maka itu namanya darah nifas. Ya, darah mula-mula keluar tu namanya darah nifas. Maka bila dia keluar tu kita kira lah daripada mula bersalin tu sampai 60 hari. Kadang-kadang dia keluar sampai 40 hari. Kadang-kadang dia keluar 15 hari je. Kadang-kadang dia keluar 11 hari. Kadang-kadang 30 hari. Maka tu tak tentu. Jadi orang perempuan tadi dia kena kira. Dia kena ambil pen, ambil buku kira. Kita buat contoh. Nak cerita yang dia hurai ni. Dia nak hurai apa ada cerita ni. Ya. Dia kata kemudian dia selesai keluar anaknya hingga 15 hari. Ya. Maknanya apa? Maknanya apabila darah nifas tu berhenti, bila darah nifas tu berhenti je darah nifas tu, ya, dia bersih selama 15 hari. Kemudian datang semula, datang balik, main balik darah tadi. Tapi tempohnya tak sampai 60 hari. Ya, belum sampai tempoh 60 hari lagi. Ya. Maka darah yang kedua tu, ya,
Itu bukan darah nifas dah. Tu namanya darah haid. Ya. Darah haid tu bukan darah nifas dah. Tu jangan salah faham. Jangan salah faham. Contohnya kita kata lagu ni. Seorang perempuan ni dia bersalin. Dia bersalin, sebelah hari daripada dia bersalin tu keluar darah. Sampai sebelah hari, sebelah malam. Sampai sebelah hari, sebelah malam dia berhenti. Dia berhenti tu lama. Sampai kita kata 30 hari. Sampai 19 hari. Mana kata sampai hari pertama sampai 11 keluar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita kata 19 hari dia berhenti. Nampak? Dia lebih pada 15 hari. Maka 19 hari dia berhenti tu, kita dah ingat dia nak main lagi. Tak boleh dia tak solat, tak apa. Sebenarnya tu masa suci tu, sebab dia lebih 15 hari tadi tu tulis. Nampak? Lepas 19 hari dia mari balik darah. Padahal baru 30 hari, belum 60. Ya, dia mari balik darah. Dia mari berapa lama? Dari 30 hari bulan kita bersalin tadi sampai sebulan. Kita kata sebulan, 30 hari dia mari. Tu dia. 30 hari lepas tu direct sebulan dah mari. Contohnya, maka kita kira daripada mula dia mari tadi ni sampai 15 hari itu haid. Lepas 15 hari tu sampai 30 hari itu istihadah. Waktu istihadah tu wajib solat. Dia kena buatlah macam cerita Daimul Hadas kita baca hari ni. Bila masuk waktu dia kena bersihkan diri dia, kemudian dia wudu, terus solat. Masuk waktu bersih diri dia, wudu, terus solat. Begitulah sampai 15 hari. Jadi darah yang keluar lepas terputus lebih dari 15 hari itu dikira darah haid. Lepas tu dia kata apa di bawah, dan wajib diqadakan sembahyang yang pada masa itu. Pada masa apa? Pada masa awal haid atau awal nifas dan akhir haid dan juga akhir nifas. Jaga kadang haid ni wajib qada. Siapa kata haid tak wajib qada? Kami tak nak dengar lagi bila ustaz. Haid kami duduk mengaji tak pernah qada, haram qada. Baik. Yang kata wajib qada ni gini. Katalah bagi haid pukul 6 pagi nak solat subuh, bangun subuh pukul 6 pagi. Kita masuk bilik tengah-tengah dia keluar. Baik, kita tahu tak dia keluar pukul apa? Kita pergi pukul 6. Subuh hari ni 5.46. Barangkali baru keluar. Pukul 5.40 tak keluar lagi. Waktu wajib solat tadi kita tak solat lagi. Tiba-tiba nak pergi ambil air wuduk, kita tengok dia keluar. Esok bila dah suci, subuh tu wajib qada. Pasal dia mari dah masuk waktu, kita tu yang tak solat. Baik. Katalah dia berhenti pula besok ni waktu asar. Dia berhenti waktu asar ni, waktu yang dinamakan waktu yang harus jamak
bersama zuhur. Maka kalau dia berhenti waktu asar, kita terus mandi, solat asar dan qada zuhur. Kalau dia berhenti waktu isyak, kita mandi, bersihkan diri, ya, solat isyak, kemudian qada maghrib. Maknanya solat yang ada waktu jamak, kalau dia berhenti pada waktu yang kedua, maka dia wajib qada waktu yang pertama. Itu kaedah. Itu kata wajib qada sembahyang yang pada masa itu. Baik, kita nak cerita darah nifas tadi balik, darah nifas ni, panjang-panjang darah nifas ni 60 hari 60 malam dalam mazhab Syafi'i, 40 hari 40 malam dalam mazhab Hambali, sekurang-kurangnya 1 lahzah ataupun sedetik. Saya nak urai yang dia tulis di sini ni. Kita nak buat contoh macam mana nak tulis tulis nak faham sikit. Ni baik. Ni hari pertama. Hari pertama jam salin sampai 11 hari 11 malam. Kita katalah contoh saya tulis tadi 11 hari 11 malam. Ini hari pertama. Ini hari 9. Keluar darah, ya, ini namanya darah nifas. Lepas tu dia berhenti lama, dia berhenti. Berapa hari kita kata ni? 30 hari. Sampai hari ke-30 dia berhenti. Maknanya ada berapa hari di sini? Ada 19 hari. 19 hari ni dia berhenti. Baik, 19 hari ni dia berhenti. Lepas yang ni masa ni, ni masa suci. Masa suci, masa ni wajib dia solat. Mungkin masa ni lah dia ralik, dia akan duduk mari. Ya, tiba-tiba dia teman tak pagi sampai 30. Ni masa suci ni wajib dia solat. Faham? Baik. Sampai 30 hari dia mari darah balik. Mari darah sampai kita kata hari ke-60. Hari ke-60 ni dia mari darah lagi. Datang darah berterusan hingga 30 hari. Baik, ni darah apa ni? Inilah kita kena kira daripada sini sampai 15 hari. Kita kira sampai 15 hari hingga 15 hari. Ini haid.
15 hari baki ni, 15 hari baki ini namanya isti'adah. Jadi wajib solat, wajib solat. Dan inilah juga waktu wajib qada solat. Yang kita cerita tadi lah, ya, wajib qada solat. Itu dalam cerita dalam yang kita baca tadi. Baik, habis. Jadi jangan salah faham. Orang kata haid nifas tak kena qada. Yang tengah-tengah tu ya tak kena qada. Awal haid dan akhir haid itu kena qada kalau berlaku masalah yang kita sebut tadi. Baik. Kalau dia mari haid siang pukul 10 pagi, tak apa lah. Tak kena qada solat duha. Solat duha tak wajib. Ini kalau dia mari dalam waktu solat, dalam keadaan kita belum solat, ataupun dalam waktu solat jamak, solat yang boleh dijamak. Jadi kaedah dia wajib qada solat yang di awal haid dan di akhir haid. Ya, jika berhenti haid itu pada waktu yang boleh dijamak solat. Tu kaedah dia. Baik. Habis. Sambung sikit ni. Maka sekurang-kurangnya dan nifas, sekurang-kurang haid dan nifas, bukan. Maka sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurang nifas qadar 1 titik dan masanya 1 lahzah. 1 lahzah ni apa? Sesaat. Kerana salinnya keluar tu berhenti. Ya. Dan sebanyak-banyak masa keluarnya 60 hari, 60 malam daripada mula keluar darah itu. Dan ghalibnya, ni kebiasaannya, masa keluarnya 40 hari 40 malam. Ya, kita buat contoh je 11 hari itu, sebab terkadang ada yang hanya 11 hari ataupun 15 hari je, ataupun 10 hari je. Lepas tu dia berhenti. Dia berhenti tu lebih 15 hari 15 malam. Itu yang masa berhenti tu ingat, lebih 15 hari 15 malam, itu masa suci dia tu. Maka kalau dia tak solat lagi, besok ni dia kena qada. Masa bila kena qada? Ni mungkin masa ni. Masa ni dia kena qada. Kalau sana tu dia tak qada lagi. Baik. Kalau dia dah solat tak sampai 15 hari 15 malam keluar balik, 3 hari dia keluar, itu nifas. Jadi apa hukum solat dia? Solat dia tak haram. Dia dapat pahala zikir. Dapat pahala zikir, tak haram sebab dia dah tahu. Baik, habis. Habis dia kata, maka sekaliannya, dan ghalibnya masa keluarnya 40 hari 40 malam atau 20 hari 20 hari ya.
dan lebih kurang daripadanya, kadang-kadang 10 hari ya, maka sekaliannya diketahuikan dengan istiqra'. Itu kita tengok masa berhenti dia tu. Baik, adapun darah yang keluar dahulu daripada keluar anak dan yang berserta dengan anak itu tiada dinamakan dia darah nifas, hanya darah fasid, darah fasad, darah rosak. Ya, orang panggil darah ketuban. Darah yang keluar dahulu, yang sebelum daripada keluar anak, atau namanya kita Melayu panggil darah ketuban. Itu darah campur leleh. Darah tu darah fasad tu, dia tu keluar darah ni dia tak kira nifas lagi. Jika tiada berhubung dengan haid yang dahulunya, itu kalau dia tak datang haid, belum keluar darah ketuban tu, memang dia tidak ada haid. Adapun jika berhubung dengan dia, ini belum keluar darah ketuban tu, memang ada haid, dibinakan atas yang asahnya. Ya, maknanya apa dah? Bahawa perempuan yang bunting datang baginya haid, maka tu dihukumkan darah haid. Bab ni diterang dengan lanjut dalam kitab Nihayah, Nihayatul Muhtaj. Baik, adalah saya seperti yang Ustaz perkatakan, telah selang lebih 15 hari, kemudian keluar haid sampai 30 hari. 30 hari itu bukan haid. Fikiran saya dulu saya nifas, sudah banyak kali bersalin saya begitu. Kok gitu? Bagaimana saya nak qada? Qada je lah. Qada lah 15 hari, 15 malam tu, ya, kita qada sekadar semampu kita lah. Masa rehat, masa lepas buat satu zuhur, qada satu zuhur. Ni bagi orang yang kerja tak boleh nak berhenti. Tapi hari cuti tu qada je lah. Ya. Hari dia apa nama ni? Hari dia hari kerja ni, hari cuti. Hari cuti tu wajib kita qada. Kalau orang kerja, dia tak nak berhenti kerja dia, maka dia qada waktu yang dia nak sembahyang sunat tu. Kan orang lepas sembahyang zuhur, dia buat sunat 2 rakaat. Waktu sunat tu janganlah kita sembahyang sunat, kita sembahyang qada, kemudian pergilah kerja balik. Besok Ahad cuti, tak pergi ke mana. Hari Ahad tu qada. Kita pergi kerja 8 jam. Waktu 8 jam kita pergi kerja tu, jangan ada buat apa lah hari tu. Hari tu qada lah solat. Pasal kita memang tak kerja hari tu, patutnya kita pergi kerja, dah cuti. Hari tu patutnya kita qada lah solat sampai habis 15 hari yang dulu ni. Itulah cara nak qada. Jangan buat lambat-lambat, jadi berdosa lah. Jadi berdosa, melambatkan solat qada, ya, adalah berdosa dan wajib taubat. Baik, jadi kita berhenti sekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung esok. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا